Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Taala pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian bulanan kita menggunakan kitab Sejarah Kubur Bukan Penyembah Kubur. Susunan Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai di muka surat 46 ya. Ibn Taymiyah di awal penyebaran ajarannya boleh dianggap tidak berjaya dalam mendoktrinkan pengikut-pengikutnya. Maknanya dalam mempertikaikan amalan bertawassul, iaitu khususnya bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Even pengikut-pengikut Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri sepertinya tidak subscribe to the idea bahawa tidak boleh bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini terbukti dengan huraian Umar bin Ali Al-Bazzar, iaitu murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, yang menjelaskan kejadian-kejadian ketika wafat meninggal dunia Ibn Taymiyah hingga setelah selesai pemakaman, selesai dikebumikan. Jadi murid beliau menceritakan apa yang berlaku pada ketika itu. Kata beliau, Farusila radhiyallahu anhu wa kufina qalu wazdahama man hadara muslahu minal khassati wal ammati alal ma'il munfasili an ghuslihi hatta hasala li kulli wahidin minhum syai'un qalil. Jadi awal-awal lagi sudah ada amalan yang mungkin sekarang ini orang yang mengikut kepada Ibn Taymiyah sendiri merasakan ini tak betul ini tak ada dalil lah, ini tak bagus, iaitu amalan tabarruk, ambil berkat dengan kesan orang-orang soleh ya. Di sisi golongan yang mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah sekarang, mereka berpegang tabarruk, ambil berkat itu hanya boleh dengan asar, iaitu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak boleh dengan orang-orang soleh selain daripada Nabi. Sedangkan di sisi pegangan ahli sunnati wal jamaah, tabaruk ini mengambil kebaikan. Ia jelas kalau kebaikan itu, tabaruk itu daripada Nabi SAW, tapi tidak menghalang bahawa kebaikan itu diambil juga dari orang-orang yang baik, iaitu orang-orang yang soleh, para ulama yang soleh. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Cuba lihat, Ibn Taymiyah bukan Nabi, tetapi apabila dimandikan jenazah beliau dan dikafankan, lalu mereka berceritalah bahawa izdiham ni maknanya kita kata penuh sesak lah.
orang yang hadir upacara pemandian jenazah beliau itu daripada kalangan khassah dan juga ammah. Khassah maknanya para alim ulama, ammah maknanya masyarakat awam. Jadi orang alim ulama pun datang, para orang-orang awam juga hadir ya. Dan mereka ini bersesak tu kenapa? Kerana nak mengambil air yang digunakan untuk uh, mandi jenazah Al-Imam Ibn Taymiyah tadi atas dasar tabarruk, ya, mengambil berkat ya, kerana sebagaimana kita tahu Al-Imam Ibn Taymiyah ini walaupun pandangan-pandangan beliau tu ditolak ya, oleh para ulama sezaman dengan beliau, tetapi tetap posisi beliau tu adalah posisi seorang ulama ya, seorang alim. Jadi masyarakat nak ambil berkat daripada air bekas mandian jenazah beliau sehingga setiap orang tu oleh kerana ramai maka setiap orang tu dapatlah sedikit ya, daripada air mandian ini namanya amalan tabarruk ya, iaitu mengambil berkat. Summa ukhrijat janazatuhu fama huwa illa in ra'ahan nasu fa akabbu 'alaiha min kulli janibin kullan minhum yaqsidu tabarruka biha. Kemudian setelah selesai dimandikan dan dikaffankan dan dibawa keluar jenazah beliau, tak lama selepas itu, bila manusia sudah perasan, ini jenazah beliau telah dikeluarkan, mereka beramai-ramai menyerbu kepada jenazah beliau itu daripada segenap sudut, dan setiap daripada mereka itu berniat untuk tabarruk dengan jenazah, mengambil berkat daripada jenazah. Ini juga yang dianggap tak betul oleh pengikut Ibn Taymiyah yang di zaman kita sekarang lah, yang sebenarnya tidak mengaji dengan Ibn Taymiyah pun, cuma mengidolakan pendirian beliau. Tapi murid-murid beliau yang awal tidak demikian. Masih lagi melihat bahawa mengambil berkat itu satu perkara yang boleh. Hatta khusya ala naqshi ay yahtuma qabla wusulihi ilal qabri. Sehingga dibimbangilah kok tak sampai ke kuburan lagi, jenazah sudah jatuh ya, sudah sebab ramai sangat ya yang menyerbu ya, takut-takut nanti patah ke apa dia punya pengusung tu, tak sampai ke kuburan lagi kan jenazah dah jatuh. Jadi ramai yang walam yura li janazati ahadin ma ru'iya li janazatihi min al-waqari wal haibati wal azamati wal jalalati wa ta'zimin nas la wa tawqirihim iyaha wa tafkhimihim amra sahibiha wa thanaihim alaihi bima kana alaihi min al-ilmi wal amal wal zahadati wal ibadati wal i'radi 'anid dunya wal ishtighali bil akhirati wal faqri wal ithari wal karami wal muru'ati. Ini pujian daripada murid beliau Imam Al-Bazzar. Kata Imam Al-Bazzar tentang guru beliau, beliau berkata bahawa tidak pernah dilihat sebelum itu mana-mana jenazah satu orang pun sebagaimana yang dapat disaksikan untuk jenazah beliau, iaitu jenazah Ibn Taymiyah, daripada penghormatannya, daripada orang itu menghormat, mengagungkan, memuliakan, dan juga penuh tertib lah ya, ketika mereka itu melayan jenazah beliau dan mereka itu membesarkan urusan jenazah dan memuji kepadanya. Kenapa kata Imam Al-Bazzar? Kerana beliau ini adalah satu orang yang mempunyai ilmu, beramal, zuhud, rajin beribadah, dan juga berpaling daripada dunia, menyebutkan diri dengan akhirat, dan juga memilih kepada fakir, tidak bermewah-mewah, memberi kelebihan kepada orang lain, pemurah, menjaga maruah dan sebagainya lah. Biasalah, ini adalah satu puji-pujian yang sebenarnya biasa ya diberikan oleh murid kepada guru ya. Wa dufina fi dzalikal yaum radhiyallahu anhu wa 'ada 'alaina min barakatihi thumma ja'ala an-nasu yatanawabuna qabrahu lis-salati 'alaihi min al-qura wal atrafi wal amakin wal biladi musyatan wa rukbanan.
Kemudian dikebumikan pada hari tersebut. Moga-moga Allah redha kepada beliau. Ini doa daripada Imam Al-Bazzar buat gurunya. Dan moga-moga Allah mengembalikan keberkatannya kepada kami. Jadi tidak ada masalah walaupun ketika itu beliau telah meninggal dunia, murid-murid beliau yang rapat masih mengharapkan keberkatan. Bukan berarti orang tu mati, hilanglah segala kebaikan dia, tidak. Jadi ini murid Ibn Taimiyah sendiri masih mengharapkan keberkatan daripada beliau yang telah meninggal dunia. Kemudian manusia itu silih bergantilah untuk bersembahyang jenazah kepada beliau. Maknanya ramai sangat paksa sekumpulan sembahyang dulu, nanti selepas selesai sekumpulan yang lain pula menunaikan solat jenazah daripada kampung-kampung, daripada sudut-sudut, daripada tempat-tempat, daripada negeri-negeri mereka datang berjalan ataupun menunggang. Wa ma wasala khabru matihi ila baladin fima na'lamu illa wa salla alaihi fi jami'i jawami'ihi wa jami'ihi khususan arda Misr wa Syam wal Iraqi wa Tibriz wal Basrati wa Quraha wa Quraha wa ghairiha. Dan tidaklah sampai berita kematian beliau itu kepada sesuatu negeri setakat yang kami tahulah, kata Imam Al-Bazzar, kecuali orang akan mengerjakan sembahyang jenazah gaib di masjid-masjid, di tempat-tempat perkumpulan, dan khususnya di bumi Mesir dan juga di Syam dan juga di Iraq dan juga di Tibris dan juga di Basrah dan di kampung-kampungnya dan lain-lain tempat. Wa khutimat lahul khatamatul kasiratu fil layali wal ayami fi amakina kathiratin. Bahkan dikhatamkan untuk jenazah beliau tu banyak sekali khatam-khatam pada satu hari dan malam. Maknanya kan ada orang zaman kita ni tak bagi pula kita baca Fatihah untuk si mati. Komplain pula kalau kita tu baca Qul Allah untuk si mati. Apatah lagi kalau sampai kita tu khatam Quran untuk si mati. Sedangkan inilah amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi murid dan juga pengikut oleh Ibn Taimiyah. Mereka juga berpegang bahawa melakukan khatam Al-Quran untuk jenazah itu bagus. Jadi mereka lakukan malam dan siang di tempat yang banyak. Wal lam yudbat adaduha, sehingga kan kalau tak dapat bilangan sebenar tu tak dapat kerana ramai. Khususan di Dimashqil Mahrusati, khususnya di tengah bandar Dimash, wa Misra wal Iraq, wa Tibriz wal Basrah, dan juga di Egypt, di Mesir, di Iraq, di tempat yang namanya Tibriz dan juga di Basrah, wa ghairiha. Jadi terutamanya kalau di Dimash ni di Syam, Lubnan, Suria, di Iraq, di Mesir, di Iraq, di Tabriz, di Basrah dan di lain-lainnya, hatta ja'ala katsiran minan nasi al-qira'ata lahu daidanan lahum. Bahkan ramai juga yang menjadikan membacakan Al-Quran untuk beliau itu sebagai satu amalan yang mereka sentiasa lakukan. Wa udiratir rab'atu syarifatu ala nasi li qira'atil Qur'anil Majid. Dan kuburan beliau itu dikelilingi oleh manusia untuk membaca Al-Quran. Wa ihda'ihi lahu, dan menghadiahkan bacaan pahala itu kepada beliau. Muqtadatan, sebagai satu amalan rutin. Maknanya orang-orang yang kasih kepada Imam Ibn Taimiyah, yang mengikut kepada beliau, mereka mengamalkan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada beliau. Tapi yang tak tahulah, yang idolakan beliau di zaman kita ni berbeza pula. Semua dia nak komplain, tak ada dalil dan sebagainya, kata dia. Oh ya, sebelum saya terlupa, ada soalan dalam grup, WhatsApp grup yang saya tak sempat nak balas, tapi saya sempatlah baca berkenaan dengan video tentang seorang ustaz
yang menceritakan nanti selepas PRU 15 yang mana kita baru saja berlalu, uh, harus itu harus dari segi hukum akal, iaitu boleh jadi ada, boleh jadi tidak, iaitu boleh jadi harus kata dia, tidak ada mana-mana pihak yang mendapat minoriti, bukan minoriti, tidak ada pihak yang mendapat majoriti. Tidak ada pihak yang mendapat majoriti kerana berpecah-pecah. Jadi pada masa itulah yang Tuan Agung akan memainkan peranan baginda, dan baginda pula dan juga sultan-sultan yang lain adalah keturunan Ahlul Bait dan sebagainya. Jadi timbul persoalan, katanya boleh ke meramal-ramal macam tu, macam kita kata menenung nasib, ya. Sedangkan kan Islam melarang. Kita faham, ya, yang dilarang itu memanglah menilik nasib, itu dilarang. Itu juga boleh membawa kepada kesyirikan, waliyazubillah. Tapi yang disebutkan oleh almarhum Ustaz tersebut, difahamkan Ustaz telah meninggal dunia pada awal Oktober yang lalu, itu bukan ramalan yang dimaksudkan dalam larangan. Itu lebih kepada menceritakan apa yang mungkin berlaku. Harus tu harus daripada segi akal, ya. Harus dari segi akal ni maknanya kalau berlaku pun boleh jadi, kalau tak berlaku pun ia boleh jadi. Dan memang itulah realitinya boleh jadi. Pada masa beliau bercakap itu, parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 ni tak dapat bilangan majoriti, dan sekarang dah terbukti betul lah. Jadi bukan masalah beliau menilik nasib, tapi beliau menganggap itu satu perkara yang tidak mustahil berlaku. Memang betul dari segi akal tidak mustahil, bahkan dari segi adah, kebiasaan, dia ada hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Jadi hukum syarak mengharamkan menilik nasib. Yang ini bukan menilik nasib, ini hanya menceritakan berdasarkan apa yang dilihat dan diperhatikan. Tidak mustahil, harus disebut tidak mustahil. Selepas PRU 15 tidak ada pihak yang boleh membentuk majoriti, kerana itu logik saja. Kalau sudah berpecah banyak, macam mana satu pihak nak membentuk majoriti? Kalau dahulu misalnya ada dua atau tiga saja, so salah satu daripada dua atau tiga ni akan membentuk majoriti. Tapi kalau sekarang kan sangat berpecah sampai 4, 5, 6, ya mungkin sampai ada dengan bebas lagi 7, 8 penjuru, 10 penjuru misalnya. Jadi bila berlaku perpecahan undi, satu benda yang tak mustahil bahawa kalau yang menang pun tidak dapat memenangi majoriti. Jadi ini bukan tenung nasib yang dilarang. Ini hanya berceritakan perkara yang boleh jadi berlaku. Melihatkan kepada fenomena yang ada pada masa itu, dan telah berlaku pun sekarang ini, ya. Pada masa ini tidak ada pihak yang memenangi kedudukan secara majoriti, tidak ada. Sebab kita tahu parlimen kita ada 222 kerusi, berarti kalau separuh 111, berarti kalau majoriti minimum adalah 112, tapi tak ada. Jadi itu jawapan dia. Itu bukan menilik nasib yang sebagaimana yang dilarang dalam Islam, tidak. Itu hanya menceritakan satu perkara yang harus dari segi akal, iaitu mungkin berlaku, mungkin tidak, berdasarkan pemerhatian terhadap faktor-faktor yang akan memberi kesan kepada jangkaan tersebut. Dan salah satunya adalah faktor perpecahan tadi. Itu jawapan dia sebelum saya terlupa. Baik, kemudian conclusionnya, riwayat Ibn Taymiyah pun ternyata diharapkan keberkatannya oleh para pelajar, sepatutnya pelajar ke apa? Pelawat. Saya tak pasti kalau pelayat apa makna dia. Mungkin pelawat, mungkin juga apa tu, pelajar, ya. Oleh para pelawat barangkali, sebab kalau situ dah ada muridnya. Sudah jelas disebut oleh murid beliau, Imam Al-Bazzar, wa'ada alaina min barakatihi. Moga-moga Allah memberikan kepada kami keberkatan beliau. Sedangkan beliau telah meninggal dunia. So tak ada masalah. Bahkan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, itu murid setia kepada Imam Ibn Taymiyah, iaitu ada menyusun sebuah kitab namanya Ar-Ruh. Baik, cuba lihat yang kedua. Ibn Al-Qayyim sendiri.
iaitu murid Syekh Al-Imam Ibn Taimiyah, yang salah satu daripada kitab beliau susun namanya kitab Ar-Ruh, kitab yang membicarakan tentang ruh, yang di dalamnya ada permasalahan dibincangkan tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Masalah kirim pahala bacaan Al-Quran. Boleh sampai kepada orang yang wafat dan sebagainya, memberi jadi masalah kirim pahala bacaan Al-Quran ini sampai ke tak sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, beliau mempunyai pandangan yang sama dengan Nahdiyin. Nahdiyin di sini maksudnya ulama-ulama Indonesia yang bergabung di bawah payung Nahdlatul Ulama. Jadi yang bergabung sini panggil Nahdiyin daripada Nahdlatul Ulama. Namun berkaitan masalah dalam buku ini, Ibn Qayyim sama dengan gurunya, tetap menuduh penyembah kubur. Ibn Qayyim berkata, wa minha tafdiluha ala khairil biqa'i wa ahabbiha ila Allah fa inna ubadal kubur yu'tunaha min at-ta'zim wal ihtiram wal khushu'i wa riqqatil qalbi wal uqufi bil himmati 'ala al-mauta. Ma la yaf'alunahu fil masajid wa la yahsulu lahum fiha naziruhu wala qaribun minhu. Dalam kitab Ighathatul Lahfan, beliau masih lagi ada kecenderungan menuduh orang Islam yang menziarahi kubur itu sebagai penyembah kubur, walaupun uh, uh, amalan-amalan memuliakan jenazah yang mulia itu dilakukan oleh pengikut Ibn Taimiyah sendiri. Jadi kata beliau antaranya adalah melebihkannya berbanding dengan sebaik-baik tempat dan juga sekasih-kasih tempat kepada Allah. Kerana sesungguhnya penyembah-penyembah kubur, tengok digunakan istilah ubadal kubur, memberikan pengagungan dan pemuliaan dan juga kekhusyukan dan juga kelembutan hati dan beriktikaf dengan penuh semangat kepada orang mati apa yang mereka tidak melakukannya kepada masjid. Maknanya seolah-olah nak katakan, lebih muliakan kubur lagi dari masjid. Bahkan di masjid-masjid tak sama penghormatan yang mereka berikan, bahkan tidak hampir pun dengan penghormatan yang mereka berikan kepada kubur orang-orang soleh. Jadi ini sebenarnya satu benda yang tidak masalah, kerana ia masjid tempat yang mulia tidak dinafikan, tetapi tentulah mulia itu anak Adam. Kerana masjid itu tempat yang mulia kerana ia tempat ibadah untuk anak Adam. Jadi dalam Al-Quran juga menyebut walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Maka sebagai posisi anak Adam itu sahaja sudah ada kemuliaan, apatah lagi anak Adam yang beriman, yang soleh, maka dimuliakan walaupun selepas kematian. Bukan berarti hanya ketika hidup saja orang-orang soleh dimuliakan. Dan memuliakan orang soleh selepas kematian bukan menyembah mereka sebagaimana memuliakan mereka ketika hidup, tidak menyembah mereka. Dan Ibn Qayyim juga berkata, Faslun, bukan surat 50 ya. Fa'in qila faman ladhi awqa'a ubadal kubur fil iftitani biha ma'al ilmi bi anna sakiniha amwatun la yamlikuna lahum darran wala naf'an wala mautan wala hayata wala nusyura. Qila awqa'ahum fi dhalika umur minha al-jahlu bihaqiqati ma ba'athallahu bihi rasuluhu bal jami'ur rusul min tahqiqi tauhidi wa qad'il asbabi syirki wa qul nasibuhum jiddan min dhalika wa da'ahum syaitanu ila al-fitnah al-jahli wa asamu biqadri ma ma'ahu min al-ilmi wa minha ahadithu makdhubatun mukhtalifatun wa da'afaha ashbahu ubadil asnam minal maqabiriyati ala Rasulillah SAW
tunaqidu dinahu wa ma jaa bihi ka hadithi idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, sekiranya ditanyakan apakah yang menjerumuskan penyembah-penyembah kubur di dalam fitnah, fitnah syirik tadilah, sebab sembah kubur dia syirik. Dalam keadaan mereka tahu bahawa penghuni kubur itu sudah mati, macam mana pula mereka pergi sembah kubur? Inilah kita pun berpegang begitu. Kenapa kamu menuduh orang yang pergi berdoa di tepi kubur, ziarah kubur dengan penuh hormat, dengan penuh khusyuk itu sebagai menyembah kubur, sedangkan mereka tidak ada lintasan pun bahawa dalam kubur itu adalah Tuhan. Kerana dalam kubur itu orang mati. Kita pun nampak aspek itu, tapi dia membuat rumusan yang sebaliknya. Sedangkan mereka tahu bahawa penghuni kubur itu mati, tidak memiliki bagi mereka itu sebarang mudarat ataupun manfaat. Tidak mereka itu tidak memiliki kematian ataupun kehidupan. Macam mana boleh pergi sembah pula? Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mereka itu terjerumus di dalam fitnah ini oleh sebab beberapa perkara. Pertama, oleh kerana mereka itu jahil tentang hakikat apa yang dibangkitkan Allah Ta'ala para Rasul itu, bahkan sekalian Rasul dibangkitkan, mereka jahil tentang risalah para Rasul. Apa dia? Iaitu mentahqiqkan tauhid dan memotong sebab-sebab kesyirikan. Yang ini kita setujulah, ya. Memang tidak dinafikan bahawa intipati risalah para Rasul adalah tauhid dan menolak syirik. Itu tidak dinafikan, ya. Tapi dengan sewenangnya menganggap orang ziarah kubur, tawassul, tabaruk itu sebagai penyembah kubur, itu tidak betul. Maka sikit sekali lah nasib mereka daripada memahami risalah tadi. Dan syaitan pula menyeru mereka kepada fitnah. Dan tidak ada pula bagi mereka itu ilmu untuk membatalkan, untuk mengalahkan seruan syaitan itu. Lalu mereka pun menyahutlah seruan syaitan, sekadar mengikut kejahilan yang ada pada diri mereka. Dan ada yang terpelihara sekadar apa yang mereka ada ilmu. Dan antaranya adalah hadis-hadis yang dusta, yang pelbagai, yang dipalsukan oleh yang seumpama penyembah-penyembah berhala daripada golongan kuburiyun ini, ataupun makabiriyah ini, yang mana mereka mengatakan qala Rasulullah SAW, tapi sebenarnya tidak. Hadis palsu. Seperti hadis idza a'yatkumul umuru fa'alaikum bi ashabil kubur. Misalnya hadis palsu yang bermaksud apabila dah urusan tu dah macam nak putus asa dah, susahnya nak selesaikan, maka pergilah kepada ahli-ahli kubur. Jadi kalaupun ini hadis yang palsu tetapi tidak membuat satu kepastian bahawa oleh kerana hadis itu palsu maka orang yang ziarah kubur, tawassul, tabaruk itu telah melakukan perkara yang haram, ya. Tidak. Hadis palsu itu ditolak hadisnya, tetapi isinya itu boleh jadi bersesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Hadisnya palsu, ya, tapi isi itu maksudnya tidak sampai melanggar ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Kalau melanggar, dia jelas, ya, sudahlah palsu. Isinya juga tidak ada kebenaran. Tapi ada sesengah hadis, dari segi riwayatnya itu palsu, tapi dari segi maknanya itu disokong oleh kebenaran yang terkandung dalam Quran atau dalam hadis yang sahih, gitu. Jadi ini contoh bagaimana Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga murid setia beliau mempunyai pendirian dan pandangan melihat kepada orang yang menzahiri kubur itu sebagai orang yang menyembah kubur. Next, yang ketiga adalah Syekh Ibn Abdul Hadi. Syekh Ibn Abdul Hadi ini juga murid Ibn Taymiyah yang begitu kuat membela gurunya. Itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita lihat sama juga seperti guru beliau ada sikap menganggap orang-orang yang menzahiri kubur itu sebagai penyembah
kubur. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.